هاي السلام عليكم. في هذا اليوم سندرس المادة اللغة العربية مع Ustazah Husna. Pada hari ini awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya Cikgu Husna. الآن افتحوا كتابكم صفحة 23. Sekarang buka buku teks awak muka surat 23. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع حرف الفاء. Pada hari ini kita akan mempelajari huruf fa. في الآخر هذا فيديو تمكن. Pada akhir pembelajaran video ini awak akan mempelajari yang pertama istima' wa nutqu sautu harfu fa, mendengar dan menyebut bunyi huruf fa. Kedua, qira'atu sautu harfu fa, membaca bunyi huruf fa. Dan yang ketiga, kitabatu harfu fa, menulis huruf fa. استمعوا جيدا ثم انطق صوت حرف فاء مسموع نطقا صحيحا. Dengar baik-baik bunyi huruf fa yang didengari dan sebutkannya dengan sebutan yang betul. Harfu fa bil harakatil qasirah. Kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan pendek huruf fa. Okay, mari kita lihat bagaimana bacaan pendek huruf fa. Yang pertama, harfu fa bil harakati fathatun sautu fa. Huruf fa berbaris fathah iaitu baris atas, bunyinya fa. Kedua, harfu fa bil harakati kasratun sautu fi. Huruf fa berbaris kasrah iaitu baris bawah, bunyinya fi. Dan yang ketiga, harfu fa bil harakati dhammatun sautu fu. Huruf fa berbaris dhammah iaitu baris atas, baris depan, bunyinya fu. Okey, ketiga-tiga huruf fa yang awak dengar tadi saya sebut dengan pendek. Sebab apa pendek? Sebab dekat belakang dia tak ada tambahan huruf. Kalau dia seorang aja, maknanya kalau dia huruf satu saja, lepas tu ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan, hendaklah dibaca dengan pendek. Okey, ikut saya baca. Fa, fi, fu, fa, fi, fu. Okay, seterusnya, mari kita lihat contoh perkataan bagi setiap bacaan pendek huruf fa. Okay, yang pertama, kalau awak nampak di sini ada huruf fa yang berbaris fathah. Okey, kejap Okey, ini adalah huruf fa yang berbaris fathah. Kalau awak nampak yang saya bulatkan ni hendaklah di baris fathah. Okey, bacaannya farashatun. Farashatun. Huruf fa yang saya bulatkan ni adalah yang berbaris fathah, hendaklah dibaca dengan pendek. Yang kedua, huruf fa berbaris kasrah iaitu baris bawah, dibaca dengan fi, kena baca dengan pendek. Contohnya finaun. Finaun. Huruf fa yang berbaris kasrah ni hendaklah dibaca dengan pendek. Dan yang ketiga, huruf fa yang berbaris dhammah iaitu baris depan, dibaca dengan pendek juga. Fu. Fu. Contoh perkataannya ialah futarun. Futarun. Ini huruf fa yang berbaris dhammah. Ini baris dhammah hendaklah dibaca dengan pendek. Harfu fa bil harakati tawilah. Kemudian kita akan mempelajari berkaitan dengan bacaan panjang huruf fa. Mari kita lihat bagaimana bacaan panjang huruf fa. Yang pertama, harfu fa bil harakati fathatun ma'a harful alif sautu fa. Huruf fa berbaris fathah iaitu baris atas bersama dengan huruf alif yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang. Fa. Yang kedua, harful fa bil harakati kasratun ma'a harfu ya
sautu fi. Huruf fa berbaris kasrah iaitu baris bawah bersama dengan huruf ya yang tidak berbaris dibaca panjang fi. Dan yang ketiga, harfu fa bil harakati dhammatun ma'a harful waw sautu fu. Huruf fa berbaris dhammah iaitu baris depan bersama dengan huruf waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang fu. Okey, kalau awak nampak ketiga-tiga bacaan huruf fa yang saya bacakan tadi hendaklah dibaca dengan panjang. Sebab apa ada baca dengan panjang? Sebab dia ada huruf alif. Sekejap saya buka pen Sebab dia ada huruf alif yang tidak berbaris, ada huruf ya yang tidak berbaris dan juga huruf waw yang tidak berbaris. Bila ada huruf alif, ya dengan waw yang tidak berbaris, hendaklah dibaca dengan panjang. Okey, mari ikut saya baca. Fa, fi, fu. Okey, seterusnya mari kita lihat pada contoh perkataan untuk ketiga-tiga bacaan panjang huruf fa. Yang pertama, ikut saya. Fa. Fa. Okey, kalau awak nampak huruf fa yang ada baris fathah, ni baris fathah. Lepas tu dia ada huruf alif yang tidak berbaris, hendaklah dibaca panjang. Okey, contoh perkataannya adalah fa, su, liya. Lagi sekali. Fa, su, liya. Okey, fa ini yang berwarna biru ini hendaklah dibaca dengan panjang. Okey, yang kedua, huruf fa yang berbaris kasrah, nampak baris bawah ni huruf fa baris bawah bersama dengan huruf ya yang tidak berbaris dibaca juga dengan panjang. Okey, cara bacaannya fi, fi. Kita tengok pada contoh. Filun. Filun. Kalau awak nampak ada huruf fa dengan ya dan juga fa tu berbaris kasrah baris bawah hendaklah dibaca dengan panjang. Okey, dan yang terakhir huruf fa yang berbaris dhammah. Okey, ni huruf fa, lepas tu ada baris dhammah, kemudian ada huruf waw yang tidak berbaris hendaklah dibaca panjang. Okey, cara bacaannya fu. Fu. Okey, kita tengok pada contoh. Fu, totun. Fu, totun. Kalau awak dengar, saya baca dengan panjang ya. Sebab ada huruf fa yang berbaris dhammah. Kemudian dia ada huruf waw yang tidak berbaris. Hendaklah dibaca dengan panjang. Kaifiyah kitabatu harfu fa. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan cara menulis huruf fa. Sebelum kita menulis, mari kita lihat ciri-ciri huruf fa. Apa yang perlu ada apabila awak nak tulis huruf fa ni? Okey. Seperti yang awak nampak di paparan, ini adalah huruf fa. Okey, mari kita lihat ciri dia. Yang pertama, ciri dia, okey, ni nombor 1. Dia kata huruf fa hendaklah ditulis atas garisan. Okey, merah ini adalah garisan. Ingat, huruf fa kena tulis atas garisan. Okey, kalau awak nampak dekat gambar ni pun huruf fa ni ada atas garisan, bukan bawah. Okey, yang kedua, ada satu kepala bulat kecil. Huruf fa ni ada satu kepala kecil. Dia buat bulat, kepala dia bulat je. Okey, ada satu kepala bulat kecil. Yang ketiga, ada satu perut lepeh atas garisan. Huruf fa dia tak ada perut buncit, dia ada perut lepeh. Kalau awak nampak ini adalah perut lepeh dia. Kita lepehkan perut dia. Yang keempat, naikkan sedikit ekor. Huruf fa ada sikit je ekor. Bila dah lepehkan perut dia, ekor awak naikkan ke atas. Ni tadi perut lepeh. Perut lepeh. Okey, yang ini apa tadi? Ekor. Ini adalah ekor. Okey, dan yang kelima, ada satu titik di atas kepala. Yang kelima, mana pen saya ni hilang. Okey, ini adalah titik. Titik dia kita tulis dekat atas kepala fa.
Okey, kita dah kenali ciri-ciri huruf Fa. Okey, jom kita tulis pula cara huruf Fa. Okey, tengok ya. Huruf Fa hendaklah ditulis atas garisan. Kita buat satu kepala kecil, bulat. Okey, turun, buat perut lepeh, naikkan sedikit ekor. Satu titik atas. Nampak? Okey, contoh kedua. Satu bulat kecil, turun, buat perut lepeh, ekor naik sedikit. Satu titik atas. Dan yang terakhir, kepala bulat, turun, perut lepeh, satu titik atas. Okey, nampak? Ini adalah cara menulis huruf Fa. Perkara terakhir yang awak nak pelajari pada minggu ini ialah berkaitan dengan kedudukan huruf Fa. Sama juga macam huruf-huruf yang saya dah ajar sebelum ni, kedudukan huruf ada 3. Okay, mari kita lihat. Yang pertama ialah Fa fil awal, iaitu Fa yang berada di awal. Yang kedua, Fa fil wasti, iaitu Fa yang berada di tengah. Dan yang ketiga ialah Fa fil akhir, iaitu Fa yang berada di akhir. Okey, ini adalah kedudukan huruf Fa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, mari kita lihat pula pada bentuk-bentuk kedudukan huruf Fa ni. Kat awal macam mana, kat tengah dekat macam mana, dekat akhir macam mana. Okey, yang pertama kita tengok Fa fil awal. Yang dikatakan Fa fil awal ni maksudnya Fa ni berada di awal. Huruf Fa tu ada dekat depan perkataan. Okey, bentuknya adalah seperti awak nampak. Huruf Fa yang berada di awal ni, kalau awak nak tahu, bentuknya sama macam huruf Fa tunggal. Tetapi tak sama. Bentuknya hampir sama, tetapi tak sama. Sebab apa tak sama? Okey, huruf Fa tunggal. Okey, ini adalah Fa tunggal. Tengok. Okey, huruf Fa tunggal begini. Kalau huruf Fa yang berada di awal, ekor dia dah hilang. Kita buang ekor dia. Kita buang ekor, kita buat separuh je perut lepeh dia. Ini adalah huruf Fa yang berada di awal. Huruf Fa yang berada di awal ni, dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kiri dia. Dia boleh sambung. Sebab tu dia ada garisan ni, maknanya dia boleh sambung. Okey, kita tengok pada contoh perkataan. Okey, contoh perkataan dia. Filun. Filun. Okey, macam yang awak nampak, ini adalah huruf Fa yang berada di awal. Okey, bila huruf Fa yang berada di awal, dia boleh sambung dengan huruf Ya. Maknanya huruf yang sebelah kiri dia boleh sambung. Okey, yang kedua, iaitu huruf Fa fil wasti, iaitu huruf Fa yang berada di tengah. Okey, mari kita lihat kedudukan bentuk huruf Fa yang berada di tengah. Okey, ini adalah kedudukan huruf Fa yang berada di tengah. Kalau awak nampak ada garisan hijau sebelah kanan, ada juga garisan hijau sebelah kiri. Maksudnya huruf Fa bila dia duduk kat tengah-tengah, dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan, huruf sebelah kanan. Dan juga boleh sambung dengan huruf yang sebelah kiri. Okey, bentuk huruf Fa dekat tengah ni dia lain sedikit. Kepala hampir sama, tapi kalau awak perasan dia macam simpulan. Kalau nak buat, awak hanya just simpulkan begini. Buat bulat sahaja. Ini Fa yang berada di tengah. Okey, mari kita lihat pada contoh. Okey, contoh yang ini mari kita baca. Nazifatun. Nazifatun. Okey, kalau awak nampak, ini adalah huruf Fa yang berada di tengah. Kan nampak simpulan ni, dia macam simpul, bulat. Huruf Fa yang berada di tengah, dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia sambung dengan Ya. Dan juga boleh sambung dengan sebelah kiri dia, iaitu Ta marbutah. Okey. Yang seterusnya iaitu yang terakhir, kedudukan huruf Fa fil akhir, iaitu huruf Fa yang berada di akhir, iaitu belakang sekali. Okey, ini adalah bentuk huruf Fa yang berada di akhir. Bila huruf Fa yang berada di akhir ni, dia macam huruf Fa tunggal. Tetapi cuma awak sambungkan sedikit. Dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia. Okey, mari kita lihat pada contoh perkataan. Okey, mari baca sama-sama ya. Mudhifun. Mudhifun. Nampak huruf Fa yang berada di akhir ni dia macam huruf Fa tunggal je. Cuma dia boleh sambung dengan huruf yang sebelah kanan dia.
Okay, saya harap awak boleh faham apa yang saya ajar berkaitan dengan huruf Fa untuk hari ini. Okey, nanti jangan lupa buat kerja yang saya suruh buat dan juga hantarkan pada saya ya nanti. Okey, selamat belajar semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.